Okey, hari ini saya akan menjelaskan satu topik berkenaan dengan riba. Okey, yang pertama saya akan bagi tahu secara ringkas tentang apa itu riba daripada segi sudut bahasanya dan juga istilahnya. Yang kedua, saya akan terangkan berkenaan dengan seberingkas tentang jenis-jenis riba. Okey, yang pertama berkenaan dengan apa itu riba. Riba ni sebenarnya dia adalah dari segi bahasa dia adalah tambahan, okey. Tambahan ataupun subur. Okey, tapi dari segi istilah kalau ikutkan ni daripada Syariah Advisory Council Bank Negara Malaysia dan juga Suruhanjaya Security, maksudnya daripada segi istilah tambahan atau lebihan yang diperolehi oleh satu pihak daripada pihak yang lain tanpa menerima imbalan yang wajar. Itu yang dimaksudkan dengan riba. Apa itu riba dari segi bahasa dan juga istilahnya lah. So nak bagi contohnya macam mana riba ni boleh berlaku. Pertama contoh, saya nak pinjam duit dengan kawan saya. Contoh kawan saya tu namanya Ali lah, RM1,000. And then saya akan bayar katakan minggu hadapan. Tapi Ali kata masa saya nak pinjam kamu kena bayar RM1,200. Okey, so 1,200 tu, 200 tu adalah lebihan, iaitu riba. Sebenarnya dalam urusan transaksi muamalat ni, riba ni merupakan salah satu lah daripada perkara-perkara yang tidak patuh syariah lah. Dia sebenarnya kalau ikutkan ada 5. Yang pertama riba, yang kedua gharar, yang ketiga maisir, okay, yang keempat penipuan dan juga pengkhianatan, dan akhir sekali adalah barangan, perkhidmatan atau perniagaan yang tidak patuh syariah. 5 benda ni lah yang menjadikan sesuatu urusan transaksi muamalat yang tidak patuh syariah. Okey. So riba ni dia sebenarnya dia terbahagi kepada 2, iaitu riba ad-duyun dan juga riba al-buyu'. Riba duyun ni dia sebenarnya merujuk kepada ketika mana kita berhutang. Yang mana bila kita berhutang tu ada 2 jenis. So satu yang pertama riba al-qard dan satu lagi riba jahiliah. Okey, riba qard ni mudah saja. Dia penambahan kepada jumlah pinjaman yang kita buat. Sebagai contoh, pinjam 1,000 dan kita kena bayar 1,200. So 200 tu adalah riba. Maknanya dalam arti kata lain kita kenakan interest. Okey. Yang kedua adalah riba jahiliah. Riba jahiliah ni jika kita pinjam dengan seseorang, okey, sebagai contoh saya pinjam 1,000 and then sepatutnya kena bayar 1,000 balik. Okey, tapi disebabkan contohnya saya lewat bayar. So disebabkan lewat bayar tu, kawan saya kenakan charge sebanyak lebih kurang dalam 100 ke 200 ringgit. So disebabkan charge penalti lewat bayar itulah benda tu dianggap sebagai riba jahiliah. Okey, seterusnya riba buyu'. Okey, di mana riba buyu' ni riba yang berlaku ke atas barangan ribawi. Yang mana kita tahu barangan ribawi ni ada 6, iaitu emas, perak. Okey, yang mana emas, perak ni kalau ikutkan dia diilahkan dengan mata wang lah untuk zaman sekarang. Kemudian barang ribawi yang seterusnya adalah garam, kemudian tamak, bali dan juga gandum. Ke-6 ni adalah seperti mana yang telah dinyatakan di dalam hadis Rasulullah SAW. Okey, riba buyu' dia sebenarnya dia terbagi kepada 2, iaitu riba fad dan juga riba nasi'ah. Yang mana riba fad ni riba yang berlaku apabila barang ribawi tersebut, sebagai contoh emas dengan emas, dia tidak sama nilai, dia tak sama berat dan juga tak sama kualiti dan tidak berlaku dalam on the spot. So, sebagai contoh emas dengan emas, so dia apabila bertukar dia mesti kena sama nilai, sama berat, okey, sama kualitinya dan mesti on the spot. Kalau tak on the spot dan juga tak sama nilai, maka berlakulah riba, dan najis riba ni dipanggil sebagai riba al-fad. Dan yang kedua di bawah riba buyu' ni untuk barangan ribawi adalah riba nasi'ah. Untuk riba nasi'ah ni sebagai contohnya emas dengan perak kita nak tukar. Emas dengan perak kalau kita nak tukar, syarat dia adalah dia mesti sama nilai, sama kualiti, maknanya kualiti daripada segi sudut perak dan juga kualiti daripada segi sudut emas. Okey, kemudian sama dia punya jenisnya, tapi daripada segi on the spotnya dia tak perlu. Orang kata on the spot dia boleh dibuat secara tangguhan. So maksudnya kalau ikutkan emas dengan emas, dia perlu patuhi syarat yang pertama dan kedua, iaitu sama berat dan juga sama sukatan dan juga sama nilai. Tapi kalau untuk syarat yang kedua adalah mesti ditukar dalam satu majlis. Tapi untuk riba nasi'ah ni, okey, dia penangguhan, okey, pada bayaran atau serahan barangan ribawi yang berkongsi ilah yang sama. Maknanya kalau emas dengan emas dia tangguh, maka berlaku riba. Tapi kalau emas dengan perak dia tangguh, tidak berlaku riba. Okey, saya ringkaskan kembali. Okey, riba buyu' terbagi pada 2, riba fad dan juga riba nasi'ah. Riba fad ni dia mesti sama nilai, sama timbangan je lah. Okey, tapi riba nasi'ah ni dia mesti tidak berlaku penangguhan untuk barang ribawi yang sama.
Kalau berlaku penangguhan antara barang ribawi yang lain, itu boleh, tak ada masalah. Tapi kalau barang ribawi itu adalah barang ribawi yang sama, sebagai contoh emas dengan emas, kena on the spot. Perak dengan perak kena on the spot. Bali dengan bali kena on the spot. Tapi kalau bali dengan gandum, tak perlu on the spot. Okey, dia cuma perlu sama nilai dan juga sama timbangan je sajalah.